Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Pelajar-pelajar yang cikgu kasihi, suka tak buat eksperimen di Makmal Sains? Dalam video kali ini, kita akan teruskan belajar bab 1, pengenalan kepada penyiasatan saintifik. Fokus kepada 1.6, langkah-langkah dalam penyiasatan saintifik, dan 1.7, sikap saintifik dan nilai murni dalam menjalankan penyiasatan saintifik. Pelajar-pelajar, cuba kamu imbas kembali kemahiran proses sains yang telah kamu pelajari semasa di sekolah rendah. Terdapat 12 kemahiran proses sains. Jom kita lihat satu persatu kemahiran proses sains tersebut. Yang pertama ialah memerhati, mengelas, mengukur dan menggunakan nombor, membuat inference, meramal, berkomunikasi, menggunakan perhubungan ruang dan masa, mentafsir data, mendefinisi secara operasi, mengawal pemboleh ubah, membuat hipotesis dan mengeksperimen. Kaedah saintifik ialah kaedah sistematik yang digunakan bagi menyelesaikan masalah dalam sains. Kaedah ini mempunyai beberapa langkah penting bagi membolehkan sesuatu permasalahan itu diselesaikan atau dijelaskan dengan kaedah yang betul. Jom kita lihat kaedah saintifik. Yang pertama, mengenal pasti masalah, membina hipotesis, mengawal pemboleh ubah, merancang eksperimen, menjalankan eksperimen, mengumpul data, menganalisis dan mentafsir data, membuat kesimpulan dan menulis laporan. Kita lihat terlebih dahulu yang pertama, mengenal pasti masalah. Mengenal pasti masalah yang boleh diuji dengan penyiasatan saintifik. Contohnya, alamak, air tertumpah. Bagaimanakah cara untuk saya menyerap air ini dengan cepat? Jadi pelajar lihat di sini, apa masalahnya? Okey, masalahnya air telah tumpah. Dan macam mana nak selesaikan masalah ini? Yang kedua ialah membina hipotesis. Kita perlu membina satu hipotesis sebagai penerangan awal pemerhatian atau fenomena yang sedang dikaji. Hipotesis ni maksudnya ramalan awal. Hipotesis ini perlulah diuji. Okey, ini antara Siti dan juga Ali. Tualah kain menyerap air lebih banyak berbanding kertas tisu. Okey, ni adalah ramalan awalnya. Yang ketiga ialah mengawal pemboleh ubah. Kenal pasti jenis pemboleh ubah yang terbabit. Pemboleh ubah ialah kuantiti fizik yang mempengaruhi pemerhatian atau fenomena sains dan terdiri daripada, okey, pelajar masih ingat ada 3 pemboleh ubah, iaitu pemboleh ubah yang dimanipulasi ataupun yang berubah. Okey, kat sini kita boleh guna jenis bahan iaitu tuala ataupun tisu. Pemboleh ubah yang bergerak balas, iaitu kita nak lihat jumlah air yang dapat diserap, dan pemboleh ubah yang dimalarkan atau yang ditetapkan, iaitu jenis cecair yang diserap. Contohnya tadi air yang tumpah kan. Jadi air sahajalah jenis cecair tersebut, bukan minyak ataupun bahan yang lain. Yang keempat ialah merancang eksperimen. Merancang reka bentuk eksperimen terlebih dahulu dengan betul. Perlu memilih bahan-bahan dan radas yang sesuai untuk eksperimen. Yang kelima, menjalankan eksperimen. Semasa menjalankan eksperimen, langkah berjaga-jaga mesti diamalkan pada setiap masa untuk mendapatkan data yang lebih tepat. Langkah keselamatan pula perlu untuk menghindari kemalangan. Okey, tengok Siti. Siti bagi tahu Ali, mari kita menguji hipotesis. Okey, Siti menggunakan tisu dan Ali menggunakan tuala. Yang keenam, mengumpul data.
Pengumpulan data dilakukan secara berhati-hati dengan menggunakan alat yang sesuai, dengan mengambil kira sebarang ralat rawak atau sistematik yang mungkin berlaku. Pastikan ukuran diulang sekurang-kurangnya 3 kali untuk mendapatkan nilai yang lebih tepat dan jitu. Gunakan jadual untuk merekod data. Ali berkata, kita perlu ulang sebanyak 3 kali untuk mendapatkan bacaan yang lebih tepat. Yang ketujuh ialah menganalisis dan mentafsir data. Analisis perlu disertakan dengan bentuk komunikasi yang berkesan seperti penggunaan graf dan jadual. Graf dan jadual membantu kita untuk mentafsir data dengan lebih mudah. Pelajar boleh lihat di sini graf jumlah air yang diserap melawan jenis tuala. Inilah jumlah air yang diserap. Inilah jenis tuala terdiri daripada kertas tisu dan juga kain. Okey, yang ini kertas tisu dapat menyerap 10 cm padu air sahaja, tetapi kain dapat menyerap lebih kurang 22 cm padu. Ini bermakna kain lebih banyak menyerap air berbanding kertas tisu. Yang ke-8, membuat kesimpulan. Kesimpulan dibuat berdasarkan hasil analisis eksperimen, sama ada hipotesis diterima atau ditolak. Jika ditolak, kita perlu membuat hipotesis baharu dan melakukan eksperimen semula. Yang ke-9, menulis laporan. Ketika menulis laporan, semua data dan maklumat yang penting perlu disertakan. Ianya terdiri daripada pernyataan masalah, hipotesis, tujuan, pemulih ubah, bahan dan radas, prosedur, pemerhatian atau keputusan, analisis dan tafsiran data, dan kesimpulan. Di sini cikgu sertakan contoh laporan lengkap eksperimen. Bermula daripada mengenal pasti masalah. Jadi di sini pelajar akan tulis pernyataan masalah. Contohnya di dalam eksperimen ini, bagaimanakah panjang bandul mempengaruhi masa satu ayunan lengkap. Yang kedua ialah membina hipotesis. Hipotesis ini ialah ramalan awal, iaitu semakin panjang bandul, semakin panjang tempoh diambil untuk satu ayunan lengkap. Pelajar akan tulis tujuan eksperimen. Pelajar juga akan melukis susunan radas. Yang ketiga, mengawal pemboleh ubah. Pelajar akan tulis ketiga-tiga pemboleh ubah, iaitu dimanipulasi, bergerak balas dan dimalarkan. Begitu juga pelajar akan tulis bahan dan radas. Seterusnya yang keempat, merancang dan menjalankan penyiasatan saintifik. Ini adalah prosedur eksperimen. Prosedur perlu ditulis dalam bentuk ayat pasif. Pelajar masih ingat kan macam mana nak tulis ayat pasif? Okey, cikgu berikan perbezaan di antara ayat aktif dan juga ayat pasif. Contohnya kita tengok nombor 2, bandul ditarik ke tepi dan dilepaskan supaya 10 ayunan lengkap dibuat oleh bandul. Untuk ayat aktif, tarik bandul ke tepi dan lepaskan. Ini adalah kata kerja yang memberikan arahan. Tetapi di dalam ayat pasif, pelajar akan tulis bandul ditarik ke tepi dan dilepaskan. So ada perkataan di pada kata kerja. Yang kelima, membentang data yang dikumpul. Ini ialah data ataupun keputusan eksperimen. Yang keenam, mentafsir data dan keputusan dengan penakbulan saintifik. Okey, daripada graf ini pelajar akan mentafsir data. Yang ketujuh, membuat kesimpulan dan laporan. Contoh ayat kesimpulan ialah hipotesis diterima. Semakin panjang bandul, semakin panjang tempoh diambil untuk satu ayunan lengkap. Sekarang kita akan belajar subtopik 1.7, sikap saintifik dan nilai murni dalam menjalankan penyiasatan saintifik. Murid-murid mesti mempunyai sikap yang positif dan nilai murni semasa menjalankan penyiasatan. Jom kita lihat sikap saintifik yang perlu diamalkan. Yang pertama ialah minat dan bersifat ingin tahu tentang alam sekeliling. Yang kedua, jujur dan tepat dalam merekod dan mengesahkan data. Yang ketiga, bertanggungjawab terhadap keselamatan diri dan rakan
serta terhadap alam sekitar. Nilai-nilai murni yang perlu diamalkan ialah: yang pertama, menyedari bahawa pengetahuan sains merupakan satu cara untuk memahami alam. Yang kedua, menghargai dan mengamalkan cara hidup bersih dan sihat. Yang ketiga, menghargai keseimbangan dalam alam semula jadi. Yang keempat, berhemah tinggi dan hormat menghormati. Dan yang kelima, mensyukuri nikmat alam semula jadi kurniaan Tuhan. Cikgu harap semua pelajar telah pun faham subtopik 1.6 dan 1.7. Sehingga berjumpa lagi. Semoga video ini bermanfaat untuk semua. Jumpa lagi. Jutaan terima kasih saya ucapkan kepada semua subscribers. Tidak kira di mana anda berada, teruskan sokongan anda kepada channel saya. Jangan lupa like, komen, subscribe dan aktifkan notifikasi lonceng agar anda tidak terlepas video terbaru daripada saya. Terima kasih kerana menonton video ini. Terima kasih.